Jadi ya, untuk kenalan pada kitab yang kedua ini tentang apa dia, adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin ni, iaitu kita ini memfokuskan kepada tentang adab-adab dan juga akhlak kita dalam kehidupan seharian. Ya, kalau kita sebelum ini lebih fokus pada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman, dan yang kitab kedua juga memfokuskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan juga adab. Dan alhamdulillah ya, kitab yang kedua ini juga telah disemak dan juga diberi kata aduan ya oleh Datuk Mufti Sohibul Samah Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, ya, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Dan juga ya, kitab ini juga ya, diberi kata pengantar oleh bekas pengarah dulu dia pengarah ya, bekas pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, itu Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ya, kitab ini juga mendapat sokongan daripada Datuk Mufti dan juga Ketua Pengarah. Dan juga ya, kitab ini telah diajar, telah diadakan kuliahnya daripada lebih kurang 10 tempat lah. Jadi ini tempat yang ke-11 lah kot, lebih kurang kan, tentang kitab ni. Dan alhamdulillah lah ya, insyaAllah pagi ni kita akan memperkenalkan ataupun kita perkenalan dululah dengan kitab ini, yang mana ya, kitab ini diberi ya, kata pengantarnya dan disiapkan lebih kurang dalam tempoh 4 bulan. Dan masa tu kita pun baru lepas PKPD macam tu, jadi masih lagi di rumah kan, jadi sempatlah saya buat fokuskan kepada untuk menghasilkan kitab ni. Ya, sekarang ni dah susah sikit bila kita dah mula bekerja, dah mula berkuliah kan, jadi nak bagi tumpuan ya, ambil masa yang lama lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pagi ni kita berkenalan dulu dengan kitab ini. Kita tengok pada kata pengarang, kata penulis lah tentang kitab ini. Penting tuan-tuan, kadang-kadang bila kita baca buku kitab lah, khususnya buku-buku ilmiah ya, penting untuk kita baca kata pengarang ya, kata penulis tu. Sebab apa? Sebab dalam kata pengarang ini dia menggambarkan keseluruhan isi kitab tersebut, apa yang dia nak bawakan. Sebab tu kadang-kadang orang dia baca kitab, kemudian dia memperlekehkan, apalah kitab ni tak ada hadis dalam ni, hadis tak sahih pun ada, hadis ni pun ada tak, dia tak baca apa maksud yang disampaikan oleh pengarang tersebut ya, adapun apa yang dia dibawakan oleh pengarang tersebut, ada tujuan-tujuan dia. Itu penting kalau kita baca kata pengarang ini. Jadi ya, kita lihat pada kata pengarang ini, innal hamdulillah nahmaduhu subhanahu wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wafiq ibadahu lit-ta'ati wa ra'ani. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh khairan min 'allama ahkamad-din wa aban. Para pembaca yang budiman, sejarah telah membuktikan bahawa adab dan akhlak berjaya membangunkan tamadun manusia umumnya dan tamadun Islam khususnya. Kemunculan zaman kecemerlangan ilmu dan pendidikan semasa pemerintahan Islam telah memperlihatkan betapa relevannya pendidikan adab dan akhlak yang berteraskan ilmu wahyu dan disokong oleh ilmu akal.
Sebab itu pentingnya mana-mana tamadun itu pun menekankan tentang adab dan akhlak. Bila mana adab dan akhlak ini tidak diberi penekanan, maka rosaklah tamadun itu. Kita pun dah lihat berapa banyak umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala telah binasakan mereka bukan sebab mereka ini tidak ada tamadun, bukan sebab mereka ini kehidupan mereka ini tidak ada teknologi. Mereka umat yang hebat-hebat, mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi, boleh membina rumah dalam bukit batu. Hebat tak hebat umat-umat terdahulu, tetapi disebabkan akhlak, disebabkan tidak ada adab mereka sesama manusia dan juga penciptanya, maka Allah Ta'ala hapuskan terus kaum tersebut tak. Banyak contoh kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh kan, kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, ni semua habis. Mana ada dah sekarang tak? Cuma tinggal kekal kaum Yahudi je lah. Kenapa Allah Ta'ala biarkan kaum Yahudi itu hidup? Sebab nak bagi contoh pada kita supaya jangan ikut perangai Yahudi ni. Jahat. Mereka bukan hanya jahat dengan manusia, dengan Tuhan pun. Dengan Tuhan pun dia nak tipu. Inilah bangsa Yahudi yang dibiarkan hidup. Tak musnah pun kan. Hari kiamat nanti akan habis. Sebab apa? Bagi contoh pada orang Islam. Supaya jangan ikut perangai. Contoh cara hidup Yahudi. Tapi rupanya ramai yang ikut. Tu sebab ramai anak-anak muda kita, orang Islam terjauh pada agama. Sebab apa? Pengaruh Yahudi itu kuat. Pengaruhnya kuat. Dia mungkin tak ajak kita masuk agama dia, tetapi dia menjauhkan kita daripada agama. Dia tak suruh kita masuk agama dia, tapi dia nak kita jauh daripada agama kita. Jangan berpegang dengan Al-Quran. Maka disibukkan dengan urusan-urusan hiburannya, cara hidupnya, cara pakaiannya, semua ni tak menyebabkan orang Islam jauh. Kalau anak-anak muda hari ni pula dengan permainan game kan, main game ke handphone tak, budak-budak yang boleh tinggal lah. Tak boleh tinggal, tagih dah. Kalau kita mak ayah tak disiplinkan, maka budak ni hanya berubah perangai, sikap. Itu cara dia. Sebab dia tahu kalau nak paksa orang Islam ni tinggalkan Al-Quran dengan cara paksa, memusnahkan Al-Quran tu, dia tak jadi. Tak boleh kesan. Lagi orang Islam bangkit lawan. Tapi dia buat cara dengan dia melalaikan. Ibarat contohlah, beruk di atas pokok tak. Makin kuat, makin kencang anginnya itu, makin kuat dia pegang kepada dahan, memang tak jatuh. Tapi bila mari angin yang sepoi-sepoi bahasa, angin slow, dia pun seronok, dia tu berdebuk jatuh dia tak. Itulah antara dia orang punya modus operandi, cara nak menjauhkan orang Islam daripada agama. Kalau kita buat secara kekerasan, mereka akan bangun menentang, mereka akan makin kuat. Tapi kalau kita buat dengan cara masuk, rosakkan dari dalam, hiburan, pakaian, makanan, semua ni, maka orang Islam akan leka. Dan nampaknya berjayalah teori ni, tak? Dia orang punya teknik ni berjayalah. Nak melemahkan Islam dari dalam ni. Jauh daripada Al-Quran kan. Sebab tu kita kena kuatkan diri kita. Kuatkan diri kita dengan jaga hubungan kita dengan Allah, iaitu dengan cara solat, dan sentiasa kita memegang Al-Quran. Pegang Al-Quran dan baca. Tak boleh baca, belajar sikit-sikit tak apa. Yang penting tiap-tiap hari mesti pegang. Baca tak baca nanti dulu, pegang dulu. Mesti. Sebab apa? Sebab orang Yahudi memang nak kita jauh daripada Quran. Begitu juga penekanan Islam kepada adab dan akhlak secara bersepadu berjaya mencetus kecemerlangan peradaban dan membangunkan modal insan yang dinamik dan benar-benar mantap dari segi ilmu, iman dan amal. Itu pentingnya adab ini. Sebab apa? Bila kita ada adab dan juga akhlak ini, maka dia akan bentuk diri kita. Dia akan bentuk diri kita, peribadi kita.
menjadi orang yang baik. Ya. Sebab tu apa itu adab dan apa itu akhlak? Ya. Nah, apa beza antara adab dan akhlak dah? Kadang-kadang kita turut engkau tak ada adab dah, biadab dah. Ya. Tak ada adab. Kan? Kita tak suruh engkau tak ada akhlak kan? Tapi akhlak tu satu benda yang lain. Adab ini ialah satu bentuk disiplin. Disiplin diri. Jadi disiplin diri ini ialah dia perlu kepada praktikal dan juga benda yang sentiasa kena buat benda ni. Ya. Contoh, pada kita orang Melayu ni penuh dengan adab lah. Kan? Adab berjalan di hadapan orang tua tak? Jadi kita disiplinkan anak kita cara berjalan macam mana, tundukkan, ya? Tundukkan badan tu. Kan? Tangan tu ke depan tak? Tunjuk adabnya itu. Adab bercakap. Ya? Tidak menengking-nengking, bertepik-tempik tak? Adab. Daripada adab ini, hasil latihan didikan ini, ya, maka lahirlah akhlak. Jadi akhlak ini ialah bila mana budak-budak ni mereka berada di lapangan, tidak bersama dengan mak ayah dia lagi, dia sendiri boleh bawa diri dia. Dia sendiri dapat bentuk diri dia. Ni yang kita nak macam ni. Hasil tadi didikan. Didikan tu adab lah. Kan? Disiplin kan. Ya? Maka dari situ lahirlah akhlak yang baik. Para pembaca yang budiman, agama Islam amat menekankan pendidikan adab dan akhlak dalam kalangan umat manusia. Kerana dengan adab, seseorang itu khususnya orang mukmin akan menjadi manusia yang tinggi akhlak dan mulia kepribadian dirinya. Daripada adab tadilah lahirnya akhlak. Kan? Nabi SAW lah dididik dari kecil dengan adab dan juga akhlak. Kan? Hinggalah baginda Nabi SAW diberi gelaran Al-Amin. Ya, orang yang paling terpercayalah, ya, di kota Mekah itu. Ya, bukan lain-lain tu macam tu tak. Dididik. Siapa yang mendidik Rasulullah ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Daripada kecil sampailah baginda dewasa tak dijaga. Agama Islam menetapkan pelbagai adab dalam kehidupan. Sebab apa? Kita ni daripada kita bangun tidur hingga kita tidur balik, semuanya ada adab. Ya. Atau dalam nak tidur pun Rasulullah ajar cara tidur yang betul. Ya. Maksudnya Islam ni begitu terperinci. Ya, terperinci dalam bab mendidik umatnya menjadi orang yang baik. Ya, daripada nak tidur, bangun tidur sampai tidur balik, semuanya ada. Semuanya Rasulullah tunjukkan caranya bagaimana, ya, cara kita menjalani kehidupan kita berpandukan syariat. Ada semua. Jadi agama Islam ini menetapkan pelbagai adab dalam kehidupan, ya, seperti adab terhadap Allah SWT dan Rasul. Ya, bagaimana kita beradab semayang. Tak. Ada adab dia. Kalau kita semayangnya itu seperti patung ayam, semayang laju-laju, maka mana adabnya? Mana adabnya di situ? Sebab tu bila kita tengok orang yang semayang laju-laju ni, ya, Fatihahnya ke mana, tomak ninahnya ke mana. Dari segi rukun mungkin dia kata cukup 13 rukun dia buat, tapi dari segi adabnya mana? Nah, dari segi adabnya. Jadi dari segi adab inilah dia melibatkan dosa dan pahala. Ya. Jadinya adab terhadap Allah dan Rasul, adab berguru tak, adab belajar ni macam mana, adab menjaga orang sakit, adab menziarahi jenazah, dan adab-adab dalam pergaulan seharian. Semua ditunjukkan oleh Nabi SAW, ya, pada umatnya itu. Tak ada tinggal pun tak. Dengan setiap perbuatan yang berlandaskan adab dan akhlak yang baik, maka seseorang itu dapat meraih kecintaan Allah SWT. Allah Ta'ala kasih dan cinta kepada kita ini, ya, bukanlah sebab, ya, kita ni antara orang yang taat, itu satulah meraih cinta, tapi dengan sebab adab dan akhlak. Solat kita buat dengan penuh adab dan akhlak.
Percakapan kita penuh dengan adab dan akhlak. Pergaulan kita penuh adab dan akhlak. Kerja kita buat pun penuh dengan adab dan akhlak. Inilah cara nak meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu antara orang yang masuk syurga ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kan? Yang mana satu kisah itu seorang sahabat yang benar Rasulullah sebut, dia beritahu kepada para sahabat yang lain, setiap kali orang ni, pemuda ni, dia masuk ke kawasan masjid, ya, maka Rasulullah beritahu itu ahli syurga tu. Nah, sahabat ada pun heran, sebab dia ni, orang ni tidak dikenali pun, biasa-biasa je. Masuk lagi dan kali pula, Rasulullah beritahu lagi, ini ahli syurga ni. Sahabat dia apa hal Rasulullah sebut macam ni? Ya, sedangkan dia pun kan siapa-siapa. Jadi bila sahabat nak pergi tengok dia, pergi jadi tetamu di rumah dia. Jadi tetamu di rumah dia ni, makanya tengoklah apa amalan dia ni. Rasulullah boleh sebut macam ni. Rasulullah boleh sebut kata dia ni ahli syurga. Apa amalan dia ni, hebat sangat ni. Ya. Jadi bila sahabat tu bermalam, 3 malam di rumah dia. Ya. Makanya bila tengok tu, biasa je. Nak kata bangun tahajud pun tidak. Sembahyang macam biasa. Macam biasa makan, macam biasa tak ada apa-apa punya istimewa pun. Jadi bila masuk hari yang keempat tu, maka sahabat pun nak pergilah, nak balik dah pun. Ada bertamu kan. Ada bertamu lagi 3 hari je lah. 3 hari ada bertamu. Jadi bila dia nak balik tu, dia pun tanyalah. Saya nak beritahu macam ni dah tu terang je lah. Kan, saudara ni kata, Rasulullah beritahu saudara ni ahli syurga. Jadi kami pun nak tahu juga sebab Rasulullah berulang-ulang. Saudara ni ahli syurga tak. Saya nak tengok dah apanya amalan. Saudaranya hingga menyebabkan Rasulullah disebut macam ni. Apa amalan saudara ni? Saya tengok biasa je pun. Nak kata tahajud kuat pun tak ada je pun. Nak kata kajian baca Quran pun biasa-biasa je lah. Apa amalan saudara ni? Kata tak tahu, aku pun tak tahu apa amalan aku. Cumanya aku ni jagalah. Sembahyang jaga semua. Dan aku ni, dia ni tak suka hasad ke orang. Tak suka dengki ke orang. Tak suka cakap buruk pasal orang. Ya. Tak suka bersangka buruk pada orang. Nah, itu je lah. Hati aku ni lapang daripada sifat-sifat dengki ke orang. Tengok orang tak puas hati. Tengok apa benda semua nak komen. Ya? Semua nak komen. Ada je benda tak betul di mata dia kan. Jadi aku tak ada sifat-sifat ni. Kan? Oh, patutlah pun. Maksudnya hatinya bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang buruk kan. Ini pun boleh layak untuk masuk syurga juga. Sememangnya menjadi kewajipan bagi mereka yang mengaku Muslim untuk beradab dan berakhlak mulia. Mereka bergaul dengan masyarakat dengan penuh lemah lembut dan bertolak ansur, pintar dan berintegriti. Kedudukan mereka dalam kalangan masyarakat seperti bunga yang berkembang mekar. Orang yang perangai baik, akhlak baik ini orang suka. Pergi campak ke mana pun orang suka. Boleh campur dengan orang, boleh bergaul dengan orang. Kan? Mana-mana pergi pun tak ada masalah. Boleh hidup dalam mata macam ni tak? Itu yang kata seperti bunga yang harum, berbau harum dan halus. Orang yang punya akhlak yang baik, adab yang baik ni. Mereka bersikap penyayang dan merendah diri. Ini kerana mengucapkan perkataan yang baik adalah hasil daripada akhlak terpuji, manakala pengucapan perkataan buruk hasil daripada akhlak keji. Kan? Dia mari dari dalam. Orang yang mana dia boleh mengeluarkan perkataan yang tak baik, perkataan yang buruk-buruk, memaki orang, dia datang dari hati dia, dari dalam. Orang yang mengucapkan perkataan yang baik, memberi nasihat yang baik pun datang daripada hati. Semuanya berpunca dari hati. Kalau hati kita baik, bersih, insya-Allah. Ya, perkataan yang keluar pun baik. Perbuatan kita pun baik sebab hati kita baik. Tapi kalau hati tak cantik, hati tak baik, perkataan yang keluar pun semua tak baik. Perangai pun, perbuatan pun tak baik. Itu pentingnya mempunyai hati yang bersih. Hati kita ni membentuk diri kita lah. Sehubungan itu, adab dan akhlak yang baik menuntut jiwa yang pengasih dan bersikap lemah lembut. Akhlak yang jahat pula menuntut sikap benci-membenci dan saling membelakangi antara satu sama lain.
Adab dan akhlak yang baik adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan kelebihannya dalam Islam. Orang yang baik, dia tunjuk, dia sembunyi macam mana pun orang akan tahu. Begitu jugalah orang yang perangai buruk. Dia sembunyi macam mana pun, dia berlakon macam mana pun, akhirnya akan nampak juga. Dia akan tersembul keluar juga. Ya, sama ya tuan. Orang buat baik pun, lama-lama orang akan tahu kebaikan dia. Yang buat jahat pun sama juga. Lama-lama orang akan tahu juga ya, kejahatannya itu. Adalah menjadi kewajipan bagi setiap individu Muslim untuk menzahirkan adab dan akhlak yang baik, dan perbuatan seperti ini sesuatu yang dipuji Allah SWT. Sebagaimana pujiannya terhadap Rasulullah SAW dalam suratul Qalam ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau, jadi Muhammad SAW, mempunyai akhlak yang teramat mulia. Jadi manusia yang paling baik ya, di muka bumi ini Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Nabi Muhammad ni ialah punya akhlak yang paling baik. Jadi kita beruntung tuan-tuan, kita jadi umat Rasulullah yang punya akhlak suri teladan yang baik. Boleh ikut contoh Nabi, boleh ikut cara hidup Nabi, boleh ikut cara kehidupan Nabi, akhlak Nabi, apa saja yang datang pada Nabi, semua kita boleh ikut. Ya, sunnah-sunnah Nabi SAW yang Allah tunjukkan pada kita dah. Ya, jadi boleh ikut, tak ada masalah. Ya. Para pembaca yang beriman, dalam ajaran Islam, agama itu adalah akhlak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, ya, ad-dinu an-nasihatu, maksudnya agama itu adalah nasihat. Hadis Muslim hari yang ke-95. Agama Islam menggalakkan kita untuk memberi nasihat tentang yang perkara-perkara yang betul dan juga dah salah. Itu agama tak nak bagi kita nasihat tentang mana satu perkara yang betul, mana satu perkara yang salah. Namun perlu ditegaskan bahawa penerapan adab dan akhlak dalam jiwa setiap individu Muslim adalah dengan berpegang dan berpandukan cara ataupun uslub dan etika dakwah bersumberkan Al-Quran serta contoh teladan, yakni uswah daripada baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Tugas para ulama dan pendakwah bukan sahaja menyeru manusia supaya bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia bagi mencapai sifat Muslim yang kamil, tetapi juga menjadikan akhlak mulia sebagai amalan yang sebati dengan cara kita istiqamah, konsisten dalam diri mereka. Para pembaca yang beriman, apa yang cuba disampaikan melalui kitab ini ialah secara tidak langsung penulis cuba untuk mengupas dan menjelaskan tentang kesyumulan adab dan akhlak Islam dalam kehidupan seseorang mukmin. Setiap tajuk yang ditulis membincangkan dan memperhalusi peri pentingnya kita beradab dan berakhlak dalam semua situasi. Dan dalam semua keadaan kena beradab berakhlak. Penulis juga cuba membawa para pembaca untuk menghayati pengamalan adab dalam kehidupan seharian, yang mana setiap tajuk dipecahkan mengikut beberapa kategori. Antaranya ialah adab terhadap Allah dan Rasul. Yang keduanya adab terhadap ibu bapa dan keluarga. Yang ketiganya adab dalam menunaikan ibadat. Yang keempatnya adab menuntut ilmu. Yang kelimanya adab dalam kehidupan seharian. Dan yang keenamnya adab dalam kehidupan bersosial. Kan? Jadi dalam kitab ini diceritakan semula adab-adab ini. Ada lebih kurang 44 buah hadis yang berkaitan dengan adab lah. Ya? Jadi banyak
bermula daripada apa? Adab-adab ini, daripada adab tentang kepada Allah sama Muslim, hingga kan adab kita berhutang. Adab berhutang pun ada lagi. Nak berhutang pun ada adab kan? Dan juga adab berbomoh kan? Beruqyah lah maksudnya. Adab ruqyah ni. Kita berdukun berbomoh pun ada adab di dalam ni tak? Pentingnya tu. Justru kitab ini berpotensi untuk meningkatkan keberkesanan kepada pembaca untuk beramal dengan tajuk-tajuk adab dan akhlak yang dibahaskan dalam kitab ini. Ia juga boleh dijadikan sebagai panduan dalam menambah baik amalan dan pengetahuan tentang adab dan akhlak kepada setiap individu Muslim. Para pembaca yang beriman, Hasan Al-Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya siang kamu adalah tetamu dalam kehidupan kamu. Justru berbuat baiklah dengan tetamumu, kerana jika kamu berbuat baik dengannya, ia akan pergi dengan sentiasa memujimu. Tetapi jika kamu tidak berbuat baik kepadanya, ia akan pergi dengan mengecam kamu." Inilah adab dan akhlak. Kalau kita berperangai baik, berakhlak baik, kalau kita meninggal dunia pun orang akan sebut kebaikan kita. Tapi kalau jenis perangai yang tak baik, sikap yang tak baik, jahat, maka bila mati pun orang sebut, orang sebut juga. Inilah tetamu yang dimaksudkan tu. Adab dan akhlak yang berteraskan akidah dan nilai agama adalah lebih sempurna dan terjamin bagi melahirkan insan yang berkualiti sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, iaitu sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Inilah tujuan penciptaan kita tak? Maksudnya tidak aku, yakni Allah SWT, jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Tujuan kita inilah jadi hamba Allah SWT. Oleh itu beradab dan berakhlaklah dalam hidup ini, dan beradab dan berakhlaklah dengan Allah SWT setingginya, agar dengan adab dan akhlak yang tinggi dalam menyantuni perintahnya akhirnya menghasilkan natijah yang didambakan, iaitu menghuni syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Amin. Untuk akhirnya, harapan penulis agar buku ini ataupun kitab ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk memberi manfaat kepada para pembaca. Semoga usaha kecil ini dapat membantu para pembaca untuk mendalami dan mengamalkan adab dan akhlak dalam kehidupan kita sebagai hambanya, agar matlamat menuju ke syurga jelas dan nyata. Akhirnya dalam ni saya tutupkan dengan serakat pantun, bunga digubah empunya pelamin, dihias pula si bunga Yasmin. Alangkah indah adabnya mukmin, akhlak yang mulia menjadi cermin. Ni pantun ni buat sendiri tuan. Cari kata membayang dia kan. Al-Faqiru ilallah Muhammad Najib bin Mat Nurani tak? Ni pengenalan kita kepada kitab yang kedua saya ni, itu tentang adab dan akhlak. Jadi tuan-tuan, semoga kita dapat ambil manfaatlah, istifadah yang banyak daripada kitab yang kedua ni tak? Sebab dia fokus pada akhlak. Semoga kita dapat radikan dan praktikkan apa saja perkara-perkara yang baik yang ada dalam kitab ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi untuk kuliah akan datang, insya-Allah kita akan masuk pada tajuk yang pertama, iaitu menyempurnakan kebaikan akhlak.